Terima kasih yang pertama tu. Oh, dah 7 orang dah. Terima kasih. Yang 22 yang pertama. Ya, Azam Mekto. Waalaikumsalam. ZMK Makmur. Waalaikumsalam. Rimba Bara Berapi. Waalaikumsalam. Al-Wazir M. Waziruddin. Waalaikumsalam. Okey. Waalaikumsalam. Zack Lee Salim. Waalaikumsalam. Ustaz Pakar. Waalaikumsalam. Tuan Muhammad Razali Mustafa. Waalaikumsalam. Ramzul Syahzin, Kak Alimah kita, Tuan Azman, Mem saya Syarazan, Waalaikumsalam, Abrah, Cik Zahara, Ustaz Pakar, Amin Nayan, Abdul Rahman Kaini, Waalaikumsalam, Ramlah Hamid, Waalaikumsalam, Mekdi Gohin, Waalaikumsalam, Ramli Saad, Waalaikumsalam, Iftika, Waalaikumsalam, Semerah Is, Waalaikumsalam, Abdul Sani, Alun Yahya, Ayanda Mak Bakar Wali, Tuan Zainuddin D. Syari, Tuan Rahmat, Alung Yahya, Leki DP, Waalaikumsalam, Detektif Awang, Waalaikumsalam, Sahak Adibayo, Waalaikumsalam, Fauzi Azam, Yahya, Waalaikumsalam, Jos Lanjan, Waalaikumsalam, Samsuri, Waalaikumsalam, Reno Rehan, Hamizah Adnan, Lili Subaidah, Kak Aisyah, Aminah Abdul Hamid, Kak Alindi, Awang Julihai, Muhammad Muhaidil, Mirza Lam Ruslan, Waalaikumsalam, Mak Yusof, Waalaikumsalam. Oh dah dekat-dekat 600 orang no. Sarah Menu, Abi tu. Ana Radin Razak, Mak Nur Abdullah, Syekh Bisari, minta tolong saudara-saudari untuk berkongsi video live Ismi Rakyat. Semoga dengan usaha kita bersama ini, tontonan kita akan meningkat dan mendapat sokongan lebih ramai daripada warga negara Malaysia. Okey tuan-tuan. Tajuk kita malam ni secara umum je tu, Tun Mahathir buat perangai lagi. 2-3 hari lepas dia kata masalah orang Melayu ni sebab banyaknya parti Melayu. Jadi hari ini dia telah melancarkanlah satu lagi parti. Alasan yang diberi oleh Tun Mahathir adalah untuk menyelamatkan orang Melayu. Jadi saya sebagai orang tua lah, dan percayalah kepada anak muda yang bernama Tun Mahathir yang akan menyelamatkan orang Melayu. Maksud Tun Mahathir ni seorang anak muda yang berharapan kepada orang Melayu untuk menyelamatkan politik orang Melayu. Dan dia kata dia parti barunya ni tidak akan berkomplot dengan mana-mana gabungan. Gabungan Barisan Nasional ke, gabungan Perikatan Nasional ke, gabungan Pakatan Harapan. Dia tak akan berkomplot dengan mana-mana gabungan. Dia akan bertanding secara solo. Dan dia akan jadi kingmaker, penentu siapa yang akan mengetuai negara kita di pilihan raya yang ke-15. Jadi kalau ikut andaian dan perkiraan akaumbi, bermakna ada 2-3 parti akan bertanding solo. Parti Bersatu akan bertanding solo. Parti Tun Mahathir akan bertanding solo. Parti Putera akan bertanding solo. Parti Gerakan akan bertanding solo. Maksud banyaklah parti-parti yang akan bertanding solo, termasuklah Parti Bersatu. Jadi bila kata dilancarkan je parti baru hari ini, bermakna secara automatiknya Bunga Raja Hitam dah meninggal dunia. Maksudnya Bunga Raja Hitam tak ada lagi lah, dah meninggal dunia.
Sebelum ni ada bunga merah, bunga hitam. Sekarang bunga merah yang tinggal. Kan? Bunga hitam dah tak ada dah. Dia wujud parti baru lah. Tak tahulah bunga apa. Mungkin kot bunga orkid ke, bunga teh ayam ke. Sebab Tuan Mahathir ni dia suka bunga. Mesti parti nama bunga jugalah. Mungkin kot kita cadang pakai bunga kertas lah. Bunga kertas elok sikit kan. Nak jaga pun senang. Kalau bunga raya susah. Nak jaga bunga raya susah sikit. Okey tuan. Itu cerita dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada rakyat Malaysia yang saya kasihi. Saya Ismi Rakyat dari Lumut, Perak, Darul Ridwan. Saya ni anak kampung. Keluarga saya ni penoreh getah saja. Cita-cita saya nak jadi seorang petani yang moden untuk mengusahakan tanah di kampung saya nanti. Itu saya punya cita-cita saya lah. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkatilah impian dan cita-cita saya. Walaupun saya berjuang dalam politik, tapi cita-cita saya bukan nak jadi pemimpin politik. Agak pelik. Sebab saya takut. Jadi pemimpin ni, kalau kita tak berkata-kata benar, kita tipu rakyat, surga tu haram untuk kita. Sebab tu kita pun ingatkanlah kepada pemimpin-pemimpin yang ada. Tak kira lah dari Perikatan Nasional ke, Barisan Nasional ke, Pakatan Harapan ke, atau parti-parti bebas ni. Kalau bercakaplah benar, jangan menutup kebenaran, terutama melibatkan harta amanah umat Islam. Itu maksudnya kita menipu. Kalau menipu, haram masuk syurga. Itu tuan. Okey tuan-tuan saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan nak saya cakap secara bersemangat atau nak cakap secara perlahan? Perlahan selalu kita bersemangat. 2 hari ni kita cakap pelan sikit kalau bersemangat nanti takut nanti orang tak faham. Jadi saya cakap pelan-pelan. Ya tuan. Satu lagi tuan-tuan, janganlah keliru. Ada orang keliru. Macam keluar dekat paper hari ni, yang Tuan Guru hadiah wang PAS mencalonkan Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai kandidat calon Perdana Menteri selepas pilihan raya ke-15. Itu cadangan daripada parti yang bersama dengan Perikatan Nasional. Bukan cadangan daripada Barisan Nasional. Kita kena faham. Ada di dalam kerajaan hari ini ada 2 blok. Satu blok yang menyokong nak bekerjasama dengan Perikatan Nasional, iaitu Parti Bunga, Parti Bebas Azmin, Perikatan Bebas dan Parti PAS. Ada 3 parti kat situ yang bekerjasama dalam Perikatan Nasional. Ini adalah fakta. Manakala Barisan Nasional, komponen-komponen yang dirajui UMNO tidak bekerjasama dengan Perikatan Nasional. Di kenyataan daripada Parti PAS tidak mewakili Barisan Nasional ataupun UMNO. Di penyokong-penyokong yang majoriti rakyat menyokong Barisan Nasional, jangan keliru. Sebab rakyat ramai keliru, banyak WhatsApp kepada saya. Ismi, kenapa PAS calonkan Muhyiddin Yassin? Saya jawab terbuka hari ini. PAS bekerjasama dengan Perikatan Nasional. PAS juga bekerjasama dengan UMNO. PAS dia, dua-dua dia nak. Maksud, terserah kepada parti PAS sama ada dia kalau dah kata BN tak bersama dengan PN, bermakna di pilihan raya nanti BN pakai logo BN, PN mungkin pakai logo PN. Betul, mungkin akan ada pertembungan di parlimen-parlimen tertentu. Dia jangan silap faham. Benda ni kita kena bagi jelas. Sebab ada yang tak faham. Tuan Guru dia orang kata dia sokong Muhyiddin Yassin. UMNO tak sokong Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai calon Perdana Menteri. Sebab UMNO bukan dalam Perikatan Nasional. Barisan Nasional bukan dalam Perikatan Nasional. Sebab kita ada gabungan kita sendiri. Betul?
mereka ada gabungan mereka sendiri yang belum lagi di-endorse atau didaftarkan secara rasmi di ROS. Bermaksud PAS mewakili Perikatan Nasional tentang mencalonkan Tan Sri Yassin. Jadi kita tak boleh nak mempertikaikan keputusan PAS. Sebab PAS berkesama. Kita tidak berkerjasama. Jadi kenyataan tu hanya untuk Perikatan Nasional. Jadi yang menyokong Perikatan Nasional tu bersetuju. Barisan Nasional UMNO, kita tetap dengan keputusan parti kita. Dan di sini juga tuan-tuan, kita rakyat jangan keliru yang kedua. Yang kita jangan keliru. Kadang-kadang kita nampak pemimpin kita yang dari Barisan Nasional ni, dia sebut Perikatan Nasional. Macam MP-MP yang menyokong kerajaan Tan Sri Yassin. Kita kena faham sebab dia menyokong Tan Sri Yassin, jadi kenyataan dia agak bertentangan dengan parti. Jadi jangan ambil peduli kenyataan ahli parlimen sebab mereka masih lagi dalam ikatan kerajaan Tan Sri Yassin. Kenyataan yang kita titik beratkan adalah kenyataan daripada UMNO Barisan Nasional itu. Itu yang patut kita ikut. Kenyataan-kenyataan ahli parlimen ni lebih kepada kenyataan berbentuk peribadi dan individu yang tidak mewakili parti. Sebab bertentangan. Pak Presiden kata tidak berkesama. Jadi kita kena pegang kata-kata Presiden iaitu keputusan rasmi UMNO. Jangan duk keliru lah. Jangan keliru. Keliru buat apa? Macam PAS tak apa, biar gada. Itu hak dia. Kita tak boleh nak paksa orang. Dan parti PAS pun dia tak boleh nak paksa UMNO sertai Perikatan Nasional. Betul, kita pun tak boleh paksa PAS tinggalkan Perikatan Nasional. Sebab kita dua parti yang berbeza. Walaupun diikat di bawah piagam Muafakat Nasional, tapi dari segi kepimpinan dia berbeza. Jadi kalau kata PAS nak bersama dengan PN, terserah kepada PAS. Kita tidak bersama dengan PN. Masa susah, kita tetap bersama UMNO Barisan Nasional. Masa senang, kita tetap bersama dengan UMNO Barisan Nasional. Faham tak, no? Okey, kita bagi penerangan supaya orang tak keliru. Sebab yang keliru hari ini bukan mereka, kita keliru. Pasal apa kita keliru? Pasal kita ingat semua kenyataan PAS adalah kenyataan Muafakat Nasional. Tidak. Dan bukan semua kenyataan UMNO kenyataan Muafakat Nasional. Tidak. Kena faham dia punya poin utama itu. PAS berkesama dengan Bersatu dan juga UMNO. UMNO berkesama dengan PAS tetapi tidak berkesama dengan Bersatu PN. Ada angle kat situ. Macam PAS dia cuba nak tarik UMNO ikut dia punya kehendak. Tak boleh. Dan UMNO tak boleh tarik PAS untuk ikut kehendak UMNO. Tak boleh sebab permasalahan dia di mana? Di penyudah nanti. Sebab yang akan terkena nanti adalah UMNO. Bukan UMNO tak boleh berkorban. UMNO dah banyak berkorban. Sebab Bersatu dia nak mengekalkan kursi-kursi lompat dan nak menambah kursi-kursi di kawasan Melayu. Jadi dia tentulah kena mengambil kursi UMNO yang dimenangi di pilihan raya yang ke-14. Macam kursi PAS tidak diancam. Di PAS dia selamatlah. Sebab kursi yang dia menang tak diancam. Dun-dun yang dia menang tak diancam. Jadi dia selamat. Jadi kenyataan PAS menguntungkan PAS, tidak menguntungkan kita. Kita cakap benda yang terang. Jadi tak apa, itu keputusan PAS. Kita hormati keputusan Tuan Guru Hadi Awang. Betul. Dan kita akan mengkritik perkara-perkara yang tak betul. Kita tetap akan kritik. Sebab kalau tidak mahu dikritik, jangan sertai politik. Tak kira siapa ilmuwan agama sekalipun, kalau menyertai politik, dia tetap akan dikritik jika melakukan perkara-perkara yang bertentangan dengan kehendak rakyat. Contoh Menteri Agama kita. Ada orang marah saya, kenapa saya mengkritik Menteri Agama? Saya kata Menteri Agama, siapa suruh dia menyertai politik?
Sebab bila kita menyertai politik, kita mesti mempersiapkan diri kita untuk menerima kritikan. Dan penyokong-penyokong dia kena bersedia untuk menerima kritikan. Memang sifat semula jadi manusia ini tak suka dikritik. Manusia hanya suka dipuji. Betul? Tapi kalau benda-benda yang tak betul, mesti kita kritik untuk kebaikan bersama. Contoh soal tabung haji. Saya dah kata. Soal tabung haji melibatkan aset milik bersama umat Islam. Dan keputusan untuk RCI atau tidak mesti mengikut kehendak majoriti umat Islam. Sebab harta bersama bukan harta milik Menteri Agama. Bukan harta milik Parti UMNO. Bukan harta milik Parti PAS. Bukan harta milik Parti Bersatu. Tidak, dia harta bersama umat Islam. Bila melibatkan harta bersama umat Islam, kan, mereka kena ikut suara majoriti, iaitu majoriti nakkan RCI. Sebab jelas secara berfakta yang kukuh ada urus niaga penjualan aset dan saham tabung haji yang tidak telus dan jelas. Contoh, ladang sawit milik tabung haji yang dijual dengan harga yang rendah dari harga asal buku, dan juga berkenaan dengan hotel-hotel, dan juga melibatkan saham-saham tabung haji yang dipindah ke syarikat urus jemaah di bawah Kementerian Kewangan. Itu kita kena buat RCI. Kita tak boleh nak nak buat sapu sampah masuk bawah kapet. Nampak bersih, angkat kapet penuh sampah. Sebab kita tak mau benda ni meletup lagi 10 ke 20 tahun yang akan datang. Maksud benda ni kita clearkan melalui jalan undang-undang, iaitu penubuhan Suruhanjaya Siasatan Diraja. Itu yang terbaik. Betul? Ini cakap betul. Ada orang marah saya, kenapa you kritik Menteri Agama? Kalau dia tak mau kena kritik, dia jangan masuk politik. Betul? Kalau dia masuk politik, tak kira siapa. Mesti dikritik. Betul? Sebab manusia tidak maksum. Manusia tidak maksum. Kalau maksum, saya tak kritik. Tidak maksum. Ada beberapa perkara yang kita tidak bersetuju. Contoh tentang tabung haji tidak di RCI, dan jawapan dari Menteri Agama tidak kukuh. Dia kata tidak ada keperluan untuk diadakan RCI disebabkan untung. Kita bukan tanya soal untung rugi. Kita umat Islam tanya tentang ketelusan dalam urus niaga penjualan aset. Sebab kita ada yang tak boleh didangkalkan oleh mana-mana pihak. Jadi dalam hal ini umat Islam mesti bangkit bersatu. Jangan biarkan. Kalau kita biarkan, bermaksud kita ditipu. Sebab saya kata, pemimpin tak boleh menipu rakyat. Pemimpin yang menipu rakyat, bersubahat menutup kebenaran, tak masuk syurga. Bukan saya kata. Kalau saya kata, tak apa. Siapa? Jadi, kepada Menteri Agama dan Perdana Menteri, please, ini melibatkan harta umat Islam. You jangan main-main benda ini. Ini bukan harta you. Bukan harta Parti Bersatu, bukan harta Parti Azmin, bukan harta Parti UMNO, bukan harta Parti PAS. Ini harta bersama umat Islam. Walaupun ada kenyataan daripada pemimpin PAS, Nik Amar ke apa. Dia kata, dulu memang PAS minta nak RCI. Sebab dulu PAS pembangkang. Sekarang PAS dah jadi kerajaan. Dia tak perlulah RCI lagi. Saya tanya balik kepada Datuk Nik Amar. Aset umat Islam tabung haji itu hak milik Parti PAS kah? Atau hak milik umat Islam? Kalau hak milik Parti PAS, carry on, pegang kenyataan anda. Tapi kalau harta itu hak milik orang Islam, tolong berjuang untuk umat Islam. Bukan hanya berjuang untuk parti sendiri. Kalau kita nak berjuang hanya untuk parti, masa belum di kerajaan, RCI. Jadi kerajaan, tak ada keperluan nak RCI sebab kita ada di kerajaan. Maksud kita berjuang untuk siapa? Untuk umat Islam atau untuk parti? Untuk parti. Salah tak? Salah. Jadi kita kena cakap benda salah. Benda betul, tak kira parti mana pun cakap kalau benda betul, kita sokong. Kalau benda salah, tak kira siapa, kita akan lawan. Betul? Ini bukan soal Melayu, soal Cina, soal India, soal bumi, tidak. Soal dia keadilan. Platform kita memperjuangkan keadilan. And kita kadang-kadang menipu diri kita.
Kadang-kadang kita paksa menipu diri kita. Kerana ego kita yang melangit. Yang kedua, kita selalu dimanipulasi. Demi penyatuan Islam, demi penyatuan bumi Melayu, kan? Kita dipaksa bersubahat untuk menutup kebenaran. Tak betul tu. Kan? Dalam Islam, kita kena berkata benar. Yang benar tetap benar, yang salah tetap salah dalam Islam. Kan? Kalau kita bersubahat menutup kebenaran, bermakna kita bukan menyatukan bangsa ini, menyatukan rakyat ini, tetapi kita menghancurkan penyatuan rakyat ini untuk jangka masa panjang. Dan Allah Subhanahu Wa Taala tak suruh kita menipu untuk menyatukan bangsa. Kes tabung haji ni mesti di RCI. Kalau tak di RCI, bermaksud Dr. Mujahid Rawak sangat berkuasa dalam kerajaan Tan Sri. Dah, saya tak percaya. Saya cakap ni amar ke apa dia? Kan? Ni amar. Minta maaf lah. Timbalan Menteri Besar Kelantan. Saya tak marah. Saya kata kena RCI. Kan? Macam rang undang-undang 355. Kan? Pun dulu nak diusulkan. Sekarang tidak perlu diusulkan sebab dulu tak payah buat kerja, kerajaan buat kerja. Sekarang kena buat kerja, jadi tak perlu diusulkan sekarang. Ini pun kenyataan yang tak betul. Kan? Kita minta maaf, kita cakap benda yang betul. Ni Tuan Man cakap apa? Dulu kita memang nak buat rang undang-undang 355. Akta 355 kan? Sekarang tak perlu lagi lah. Sebab dulu kita pembangkang. Kita usulkan saja, kerajaan yang kena uruskan. Sekarang kita di kerajaan, kalau kita nak buat ni, kita kena pergi jumpa mesyuarat dengan mufti-mufti, mesyuarat dengan majlis raja-raja Melayu, kan? Lepas tu kena bawa dalam parlimen, baru boleh dilaksanakan. Tak betul lah. Kan? Nak buat. Tak kira kita membangkang, kita kerajaan, kalau kita nak buat, kita buat. Pasal apa? Umat Islam melihat kita nakkan integriti, credibility. Jadi, bila kita cakap dulu lain, hari ni lain, di credibility dia hilang. Dan ini teguran yang baik daripada kita, umat Islam dan juga rakyat Malaysia. Jangan marah kepada saya. Cakap benda yang betul. Kita kena buang ego melangit kita. Dan kita kena buang ego melangit kita. Hak betul, kita kata betul. Hak salah, kita kata salah. Barulah negara kita ini akan menjadi aman dan sentosa. Okey, tuan, minta maaf. Saya cakap minta maaf. RCI, memang kena RCI. Tabung haji, kita kena RCI. Kan? Kita kena RCI. Benda ni kita tak boleh nak sapu sampah masuk buah kapet. Tak boleh. Salah. Dan kita tak boleh, kita kena buang ego kita. Kan? Hari ni kita berjuang untuk apa? Untuk agama, bangsa dan tanah air kita ini. Bukan kita berjuang untuk parti kita. Bukan kita berjuang untuk diri kita. Kan? Bukan kita masuk dalam perjuangan politik kan? Semata-mata demi jawatan, kuasa dan harta. Kan? Kita masuk politik kerana perjuangan demi agama, bangsa dan tanah air. Itu sebenarnya perjuangan yang betul. Tidak? Kan? Kalau kita terpaksa bersubahat nak menutup kebenaran penjualan aset tabung haji itu dah tak betul. Tak betul. Kan? Adakah kita nak menggunakan pengaruh kita kan? Dalam mana-mana parti, pengaruh kita dengan jawatan menteri dalam kerajaan untuk mempengaruhi rakyat menerima kenyataan kita walaupun bertentangan satu pata dengan kehendak umat Islam dan rakyat Malaysia. Tak betul lah. Takkan kita nak halalkan benda ni, tabung haji. Tak kira siapa yang nak sekat. Kan? Wak Imam Perdana Menteri kata tak perlu RCI. Kita lawan Perdana Menteri. Lawan dengan cara demokrasi. Betul tak? Kalau kata kepimpinan UMNO kata tak perlu RCI, kita akan lawan. Sebab apa? Bukan harta parti UMNO, bukan harta parti PAS, bukan harta parti Bersatu, bukan harta Menteri Agama, ni harta umat Islam. Kenapa you nak tutup kebenaran? Kenapa you nak halang kebenaran? Kan? Tak kira siapa yang melakukan perbuatan penjualan aset yang tak telus. Tak kira siapa. Kan? Tak kira siapa. Kalau dia bersalah, keadilan yang sebenar-benarnya keadilan, bukan penganiayaan. Tidak. Kalau nak tutup atas nama politik, tak boleh. Nanti melibatkan orang kita.
Itu bukan perjuangan lagi. Itu dah perjuangan yang tak betul. Okey tak nak? Cakap benda betul, cakap benda betul. Saya kalau orang yang tak setuju dengan saya ni berkenaan RCI tabung haji ni, saya rasa pelik lah. Saya rasa majoriti lah, 100% bersetuju dengan saya lah benda ini. Dan apa yang saya katakan hari ni bukan atas kepentingan diri saya. Betul? Saya cakap benda yang melibatkan harta milik bersama umat Islam. Perkara ini kita kena tegakkan keadilan. Benda ni kita tak boleh nak bersebahat, nak tutup. Tak boleh tuan. Benda ni mesti di RCI. Kita nak tahu keputusan RCI itu. Adakah urus niaga itu telus ataupun tidak. Jadi bila mereka tutup tak mau RCI, tak betul lah. Tak betul lah. Benda tak betul lah. Salah lah. Salah besar. Kenyataan Menteri Agama tu kenyataan yang salah besar. Minta maaf lah. Bukan harta kita umat Islam. Kita amanahkan kepada mereka untuk menjaga harta umat Islam. Betul. Jadi kalau mereka tak mau RCI, maka mereka tidak layak untuk pegang amanah itu. Kita kena angkat Menteri Agama yang layak untuk, yang berani untuk menjaga amanah kita dengan menegakkan keadilan. Buat RCI berkaitan dengan penjualan aset tabung haji. Ini bukan sikit-sikit tuan. Ini melibatkan bilion tuan-tuan. Dulu aset tabung haji ketika Pakatan Harapan mengambil alih kerajaan lebih kurang 70 bilion lebih. Tuan tengok hari ni berapa banyak aset tabung haji yang tinggal? 50 bilion lebih. Mana lagi 20 bilion lebih aset tabung haji tu pergi? Kita kena buat RCI. Nak tahu pergi ke mana? Dulu ketika PH ambil alih kerajaan dari BN, aset tabung haji 70 bilion lebih. Sekarang dah tinggal berapa? Tuan Google Ustaz, tinggal berapa? Saya tak ingat angka dia. Kalau kurang dari 70 bilion lebih tu, bermakna mana pergi yang puluh-puluh bilion ni? Kan puluh-puluh bilion punya aset pun tak boleh buat RCI. Ini persoalan kita hari ni. Kalau sekat 1-2 juta, okeylah, you cakap tak payah buat RCI. Ini melibatkan puluh-puluh bilion. Puluh-puluh bilion harta bersama umat Islam. Ini bukan benda kecil, tuan-tuan. Benda yang sangat besar. Sangat besar. Tak boleh ditutup. Kalau kata Menteri Agama nak menggunakan jawatan sebagai Menteri Agama dan latar belakang dia sebagai seorang mufti untuk tidak RCI tabung haji, itu salah. Dari segi etika salah. Dari segi integriti salah tu. Salah. Tak boleh macam tu. Pasal puluh-puluh bilion punya aset. Bila kita kritik benda ini, orang kata kita nak memecah belahkan orang Islam. Adakah nak menegakkan keadilan kepada harta Islam pun dianggap nak mecah belahkan orang Islam? Hari ini siapa yang nak mecah belahkan orang Islam? Siapa yang menghalang kebenaran ditegakkan? Perdana Menteri kita kena berlaku adil. Kena menegakkan keadilan. Tegakkan rule of law tu. Bukan tak RCI tabung haji. Apa alasan tak RCI? Untung. Kami umat Islam tak dangkal sangat. Tuan negeri kena utamakan kes tabung haji ni. Parti-parti politik yang bersama dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin kena bangkitkan isu ini. Pemimpin-pemimpin UMNO, PAS kena bangkitkan isu ni sampai isu tabung haji di RCI. Jangan diamkan diri. Ini amanah besar umat Islam kepada yang berkuasa. Kalau tak ada orang yang nak maksud kita apa? Harta kita dijual dengan tidak telus. Kita tahu benda ini salah. Tetapi kita telah perjuangkan keadilan kepada harta bersama umat Islam ini. Di manakah letaknya maruah kita umat Islam kalau kita tak boleh RCI tabung haji? Kita umat Islam sebagai masyarakat yang terbesar, pengundi di negara ini, hari ini harta kita dijual dengan tidak telus. Kita tak mampu mendesak kepimpinan yang ada untuk RCI tabung haji. Apa arti sokongan kita kepada mereka kalau mereka tidak reti nak menghargai sokongan kita Islam kepada mereka?
Ini persoalan kita hari ini. Mereka mahukan undi kita umat Islam. Mereka tidak mahu RCI tabung haji. Adilkah bagi kita? Adilkah? Kita fikir sendiri. Adilkah? Kita tanya kepada Menteri Agama hari ini. Tanya kepada Menteri. Kerajaan yang ada hari ini berdiri atas sokongan padu umat Islam. Hari ini harta umat Islam dijual oleh kerajaan Pakatan Harapan DAP. Kami umat Islam nak tabung haji di RCI. Kenapa kerajaan yang mendapat sokongan umat Islam ini enggan RCI tabung haji? Bagaimana kamu menegakkan agama bangsa dan tanah air? Kalau harta umat Islam pun kamu tak mampu nak tegakkan keadilan yang sebenar-benarnya, keadilan yang tulus. Kenapa nak sorok benda ini? Kenapa nak sorok? Tanya Perdana Menteri, kenapa nak sorok? Tanya Menteri Agama, kenapa nak sorok? Ini bukan harta parti bersatu. Bukan harta mana-mana parti. Ini harta bersama umat Islam. Mesti di RCI. By hook or by crook, mesti di RCI. Ya, ini harta kita. Kita sokong gabungan ini. Tapi hak kita tidak boleh ditegakkan keadilannya. Bagaimana? Perjuangannya bagaimana? Kalau kita betul-betul nak menyatukan umat Islam, nak menyatukan rakyat, RCI tabung haji. RCI. Siapa yang kata saya melalak ni? Mazlidin. Saya tak tahulah. Dia ni RBA ke apa. Sebab saya bercakap tentang konteks harta umat Islam. Saya minta di RCI. Kan? Saya mengajak umat Islam bersama-sama mendesak benda ni di RCI. Kita kena buang preempt, tak apalah, biarlah. Tak apalah, biarlah. Tak apa, biarlah. Nanti orang kata kita Melayu mudah lupa. Islam mudah lupa. Adakah kita dah lupa segala penjualan aset tabung haji? Adakah kita dah lupa hanya kenyataan kerajaan tidak mahu RCI tabung haji? Dulu ketika kita pembangkang, kita mendesak kerajaan pakatan RCI tabung haji. Kenapa bila kuasa sudah di tangan Islam, kenapa tabung haji tak di RCI? Parti PAS kena mendesak tabung haji di RCI. Parti UMNO kena mendesak tabung haji di RCI. Parti Bersatu terserah kepada kepimpinan dia. Kita tak mau sentuh banyak sangat Bersatu ni. Sebab yang jadi Perdana Menteri itu Presiden Bersatu. Kalau Perdana Menteri itu daripada PAS, kita desak sama juga. Kalau daripada UMNO, kita desak benda yang sama juga. Bukan soal kerajaan takut. Kenapa mereka tak boleh nak laksanakan keadilan? Betul. Ini bukan soal konteks politik ni, tuan. Ini soal konteks dia, harta pemilikan bersama umat Islam. Kakak benda ni kita nak tutup. Dia nak guna siapa pun, kita kata benda tak betul, hang panggil lah siapa pun main cakap. Tak payah RCI, kita lawan. Sebab apa? Sebab benda tak betul. Benda tak betul. Ya, Menteri Agama melalak. Saya tak melalak. Saya mempertahankan harta umat Islam dianggap tak betul. Orang yang tidak mahu mempertahankan harta umat Islam, tuan kata dia betul. Sebab latar belakang dia ilmuwan yang tinggi. Background dia hebat. Saya memang tak ada background yang hebat macam Menteri Agama. Tapi saya bercakap atas nama kebenaran. Logik. Dari segi hukum akal sangat logik. Kenyataan saya ada beribu-ribu titik-titik kebenaran dia. Kenyataan Menteri Agama tidak satu pun titik kebenaran dia. Tak perlu RCI sebab tabung haji untung. Di mana titik kebenaran dia? Di mana titik kebenaran dia? Ini melibatkan puluh-puluh bilion. Kita nak heret Menteri Agama yang bernama Dr. Mojid Rawa tu kesangkar dalam mahkamah. Ke kandang mahkamah itu.
Hari ini orang yang melakukan penjualan besar-besaran aset tabung haji boleh ketawa. Sebab kerajaan yang ada tidak mahu RCI tabung haji. Kenapa perlu takut dengan Dr. Mujahid Rawah? Kenapa perlu gentar dengan dia? Kita RCI bukan kita nak mana yang mana-mana orang. Tapi kita nak tahu adakah urus niaga itu telus. Adakah patut penjualan aset itu dilakukan? Itu yang kita nak tahu. Kalau telus, laporan dia telus, okey. Kalau tak telus, orang yang melakukan perbuatan ini mesti didakwa dan dihukum. Mana kita boleh biarkan orang yang melakukan penjualan besar-besaran aset umat Islam bebas, berkuasa, dan duduk dalam Dewan Rakyat lagi sebagai penggubal undang-undang lawmaker. Apa ni? Okey tuan-tuan. Itu berkenaan dengan tabung haji. Muhammad Razali, apa beza politik dengan Islam bu? Muhammad Razali bin Husin, apa beza politik Islam? Politik dalam Islam, matlamat tidak menghalalkan cara. Maksud, tabung haji, kita tak boleh menggunakan matlamat menghalalkan cara. Kita kena, jangan RCI tabung haji sebab politik. Tak boleh. Dalam Islam, matlamat tak menghalalkan cara. Betul? Tak kira, kalau kita di waktu kita pembangkang, kita minta RCI, hari ni kita kerajaan pun kita kena minta RCI. Kena minta RCI lah. Kita kena tunjukkanlah kita punya kredibiliti kita. Kalau tidak, rakyat kata kita tidak ada kredibiliti. Dulu tak ada kuasa, cakap nak RCI. Bila ada kuasa, kita tak mahu RCI. Ni tanya kepada parti yang berkesama dengan Perikatan Nasional. UMNO, BN tak berkesama dengan Perikatan Nasional. Tanya kepada parti yang nak sangat berkesama dengan Perikatan Nasional. Takkan sampai matlamat menghalalkan cara. Menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Hari ni tak kisahlah orang tu semburit kah, ada video gay kah, tak apa, yang penting kuasa politik. Tak kira lah tabung haji tak perlu RCI pun tak apa, yang penting kuasa politik, jawatan. Macam tu kah perjuangan? Betul. Kita hamburkan kata-kata kepada rakyat, menarik kepada rakyat dengan bercakap soal agama, soal bangsa, soal tanah air, soal keadilan. Tapi kalau kita dah berkuasa, kita tak boleh membuktikan kata-kata kita sebelum ini bermaksud kita tidak ada kualiti, tidak ada kredibiliti. Adakah pemimpin seperti ini perlu kita umat Islam pertahankan? Adakah kita nak menutup kebenaran di tabung haji semata-mata nak mengelakkan perpecahan? Matlamat menghalalkan cara. Mana boleh buat benda macam ni? Orang Islam duk nampak. Tapi nak sokongan umat Islam. Tapi tak berani nak RCI harta umat Islam yang dijual dengan jalan yang tidak betul. Hotel-hotel umat Islam. Saham-saham umat Islam. Ladang-ladang umat Islam. Ini bagaimana? Tapi nak sokongan umat Islam. Tak betul tu. Dia orang kena betulkan balik. Jangan duduk di atas, tunjuk taring. Rule number 1, saya menteri, apa saya kata, betul. Rule number 2, kalau saya silap pun, kena kata betul juga. Sebab saya menteri, kamu tu rakyat. Dan kamu tak boleh kritik. Sebab saya menteri. Tak betul lah. Okey tuan, ada persoalan. Saya tak cerita pasal Najib malam ni. Saya tak cerita pasal Najib. Kenapa nak babit dengan Najib pula? Najib bukan menteri. Najib bukan menteri. Betul. Saya cerita hari ni yang ada kuasa berkenaan tabung haji. Pengurusan tabung haji. Pengurusan tabung haji, lembaga pengarah dia. Kenapa tak tekan suruh RCI? Takkan benda tak betul pun kita nak ikut. Oh, contohnya Perdana Menteri kata tak ada RCI. Takkan kita nak ikut kata Perdana Menteri?
Benda hak betul, ikut hukum syarak, kita ikut. Benda yang haram, jangan du ikut. Tak kira lah menteri ke, timbalan menteri ke, menteri ke, siapa ke. Kalau dia suruh kita buat benda tak betul, takkan kita nak ikut. Betul? Tabung haji tak di RCI. Ni apa ni? Orang duk kalut COVID. COVID lah. Ni isu harta umat Islam. Ni harta umat Islam. COVID di Kedah teruk. Kan? Kenapa jadi begitu? Siwa Gangga. Nama dia bukan Siwa Gangga. Dia balik daripada Siwa Gangga, India. Tak silap saya. Kerajaan pula melaksanakan kuarantin di rumah. Bukan kuarantin di pusat kuarantin yang disediakan oleh kerajaan. Di kerajaan pun tak pantau dia duduk di mana. Siwa Gangga ni, dia duduk di rumah kedai. Dia ada restoran di kepala kona jalan. Dia duduk sekali dengan pekerja dia. Itu cerita dia. Kan? Jadi benda ni, kenapa jadi begini? Ada kelemahan dari perancangan yang dibuat. Bila kuarantin tak pergi cek dia, memanglah benda hidup dia bergerak. Kalau kita kuarantin benda hidup dalam sangka, tak apa. Kucing kita buang sangka, dia duduk dalam sangka lah. Burung kita buang sangka, duduk dalam sangka lah. Cuba tuan lepas burung tengok, dia terbang tak? Dia terbang. Sama juga lah manusia. Kan? Kita kuarantin, kita tak pantau, dia memang keluar punya. Tu tuan duk jumpa gelang pink tu. Kenapa dia keluar? Pasal benda hidup. Benda hidup, dia keluar lah. Betul tak? Jadi benda ni kelemahan di mana? Kelemahan daripada perancangan kerajaan. Minta maaf, cakap benda straight. Kalau kerajaan dulu, dia kuarantin semua rakyat yang kembali dari luar negara di pusat kuarantin yang disediakan kerajaan, takkan wujud masalah sedemikian rupa. Tapi bila kerajaan mengkuarantin rakyat yang balik di luar negara di kediaman masing-masing tanpa dipantau, jadi mereka bebas. Di Siwa Gangga duduk di rumah kedai, dia ada restoran, dia duduk sekali pekerja dia. Ini cerita yang sebetulnya. Ini sebetulnya. Kan? Kerana Siwa Gangga, rakyat yang nanti kena saman RM1000 kalau tak pakai mask. Tapi punca dia kelemahan daripada MKN. MKN gagal. Kan? Kementerian Kesihatan gagal soal rakyat kita yang balik dari luar negara. Sebab you all kuarantin dia di rumah tanpa you pantau dia. Minta maaf. Kena tegur. Kan? Kita puji benda dia buat berjaya, kita puji. Betul. Tapi kes Siwa Gangga ni memang kelemahan MKN. Dan Kementerian Kesihatan Malaysia di bawah DG yang ada. Sebab SOP dia bagi tu, kuarantin rakyat yang balik dari luar negara di rumah masing-masing, dia tak pantau. Siwa Gangga duduk di rumah kedai. Di bawah tu restoran dia. Tak silap saya, dia duduk di atas tu, dia bercampur dengan pekerja dia. Itu punca dia. Dan benda ni bukan salah rakyat. Bukan salah rakyat. Salah kerajaan. Minta maaf, cakap betul-betul. Salah kerajaan menguruskan warga negara kita yang kembali dari luar negara. Tapi implikasi negatifnya kena kepada rakyat. Tak pakai mask RM1000. Isap web dalam Dewan Rakyat tak apa. Boleh minta maaf. Patutnya yang isap web dalam Dewan Rakyat tu pun kena bayar denda RM10,000. Sebab kita buat undang-undang. Tak boleh merokok tempat awam, hospital, parlimen, supermarket dan sebagainya. Bila ada orang yang disebut member of parliament yang menggubal undang-undang dalam Dewan Undang-Undang, isap rokok dalam Dewan, bermaksud dia pun kena dihukum dengan membayar denda RM10,000. Baru rakyat akan respect kepada pemimpin. Itu pemimpin kita tu, UMNO. Kan? Ini bukan kesalahan kecil, ini kesalahan yang sangat besar. Merokok dalam Dewan Rakyat ni kesalahan yang sangat besar. Dia kena bayar denda RM10,000. Maksimum. Ni kalau kata orang berkuasa buat salah minta maaf, kita maafkan.
Tapi kalau rakyat isap rokok di hospital, kena tangkap 10,000. Tak boleh bayar, 2 tahun penjara. Adilkah? Adakah undang-undang yang digubal oleh Dewan Rakyat hanya digunakan untuk rakyat? Bukan digunakan untuk orang politik elit. Ni pemimpin ke? Vape bukan rokok. Habis disebut apa? Rokok elektronik. Bukan rokok. Vape ni sebut rokok elektronik. Bukan ada perkataan rokok kah? Rokok elektronik. Rokok. Walaupun benda ni dilakukan oleh pemimpin UMNO, kita tetap cakap. Ini yang rakyat nak. Rakyat nak kita hari ini, pemimpin muda, bercakap jujur dan telus. Kalau kesalahan dibuat oleh kepimpinan kita sendiri pun, kita kena cakap. Kita jangan hanya prejudis. Kalau kesalahan itu dibuat oleh DAP, kita hantam kau. Kalau dibuat oleh PKR, kita hantam kau. Kalau dibuat oleh PAN, kita hantam kau. Kalau kesilapan yang dibuat oleh pemimpin kita, kita diamkan. Kalau kita bersorot, kita akan dianggap pengkhianat. Tak betul. Rakyat tak mau macam tu. Politik jenis tu dah berakhir. Zaman hari ini, rakyat nak pemimpin muda yang berani berkata-kata benar. Tak kira. Walau presiden parti dia tak betul pun, dia kata kat presiden parti dia. Dia tak kira. Rakyat nak macam tu. Itu baru nama memimpin. Kalau Hashid duk hantam yang tak sepakat dengan kita saja, jadi orang nampak, bermotifkan politik. Ismi cakap bermotifkan politik. Betul tak? Kau saya hantam, DAP, PKR saja. Ismi ni bercakap bermotifkan politik saja. Tapi bila saya mengkritik kedua-dua belah pihak, orang akan cakap, saya nak menegakkan keadilan. Saya tak kira. Kan? Tok Zahid Hamidi ke, Datuk Seri Najib ke, kan? Tuan Guru Hadi Awang ke, Anwar Ibrahim ke, Tan Sri Muhyiddin ke, siapa ke, kalau rasa benda tak betul, bertentangan dengan kehendak rakyat, maka kita akan lawan. Ya, dia kena bayar denda. Kena bayar denda lah, pasal rakyat kena. Dan kau kata tak boleh bayar, kalau boleh minta maaf, nanti kalau kita isap rokok ke hospital, dan ditangkap oleh yang berkuasa, kita kata minta maaf lah. Minta maaf. Tulis kat Facebook, saya minta maaf. Boleh? Rakyat akan buat macam tu. Kenapa? Memimpin melalui tauladan. Bila menteri itu tak dikenakan apa-apa tindakan undang-undang berkaitan pelanggaran melibatkan rokok ni, mana esok kalau rakyat kena saman, rakyat akan kata, menteri minta maaf boleh. Saya pun minta maaf jugalah. Saya post kat FB saya. Saya minta maaf. Jadi bagaimana pihak berkuasa nak menjalankan tugas dia? Maksud, perbuatan menteri itu menyebabkan bebanan kepada petugas-petugas yang menguatkuasakan undang-undang rokok ni. Di peguat kuasa ni, bila nak samar rakyat, rakyat kata saya minta maaf, nanti saya post kat FB. Menteri minta maaf, dimaafkan, rakyat minta maaf pun kena maaf lah. Sebab menteri itu wakil rakyat. Ni rakyat yang mengundi menteri itu. Boleh macam tu. Dia benda ni dia kena bayar denda lah. Dia kena tunjukkan contoh yang baik kepada rakyat. Kan? Bila dia langgar undang-undang, dia kena mengaku dan dia kena bayar denda 10,000 tu. Betul? Kakak dia tak ada duit 10,000. Betul? Dia bayar, rakyat tengok. Tengok. Menteri kalau langgar undang-undang pun kena bayar 10,000. Kita kalau langgar pun kita kena jugalah. Kalau duk minta maaf, ni rakyat ikut lah. Minta maaf lah tuan. Minta maaf lah cikgu. Minta maaf lah cikgu. Kan? Cikgu menteri serokok tak apa. Kan? Cikgu maafkan. Kami serokok, cikgu nak saman. Nampak tak? Kita akan jawab macam tu. Betul tak? Okey tuan, soalan. Sapi bedal confident isytihar jadi PM? Siapa yang Abdal ni, dia ni dah penin lah tuan. Dia dah penin. Dia penin. Krisis Sabah ni pun penin sikit lah. Cuma benda ni istana dah buat keputusan bubar parlimen. Kita sebagai sebuah negara demokrasi yang bermonarki, kita menghormati keputusan istana. Kalau kita nak mencabar istana, bermakna kita tidak menghormati sistem demokrasi raja berperlembagaan. Walaupun yang dipertua, tapi beliau adalah
dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong. Mempertikaikan keputusan Istana Sabah samalah mempertikaikan Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong. Sebab istana tidak berpolitik. Bila istana tidak berpolitik, kita mempertikaikan keputusan istana, itu satu perkara yang teruk, boleh jadi krisis yang teruk dalam negara kita. Kita tak mau wujudkan krisis dengan istana. Kita berpolitik mesti ada had dan sepadannya. Kalau kita nak pertikaikan keputusan istana, bermaksud kita menarik istana berlawan dengan kita tau. Dia akan jadi krisis. Krisis ini akan berakhir dengan keruntuhan sistem. Sebab tu kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin jangan menarik negara ini, meruntuhkan sistem yang dibina berpuluh tahun oleh yang terdahulu, iaitu negara raja berperlembagaan. Kena hormat kepada keputusan istana. Itu je. Kalau kita pertikaikan keputusan istana Sabah, bermakna kita mempertikaikan Yang Bertuan Agong. Itu watikah Yang Bertuan Agong. Saya minta maaf, saya cakap ikut sistem demokrasi raja perlembagaan. Itu saya kata, dah bubar-bubar. Ni kalau kita pertikaikan keputusan istana, mana kita lawan Agong tau. Sebab istana tak berpolitik. You cakap apa kat dia pun tak boleh. Sebab dia bukan berpolitik. You jangan kaitkan dia dengan Syafiq Abdal. Kalau you cuba kaitkan istana dengan Syafiq Abdal, bermaksud kita sedang mencampuri urusan istana. Kita sedang mengaibkan istana. Kan? Jangan buat macam tu, minta maaf. Saya bagi teguran je, tuan-tuan. Kan? Makna kita duduk lawan Agong buat apa? Kita jangan heret istana masuk dalam kemulut politik. Kita tak boleh paksa istana ikut kehendak kita. Kita tak boleh nak paksa mana-mana istana ikut kehendak kita. Kalau kita paksa-paksa, kan, bila istana tak setuju, kan, bubarkan DUN, kita hentam istana. Makna kita hantam institusi yang tertinggi. Itu penderhakaan, tuan. Lepas tu krisis Sabah, saya diam. Dia boleh pertikaikan keputusan istana. Saya kata, tak boleh. Politik mesti ada sempadan, mesti ada had dia. Jangan sentuh istana. Istana tak berpolitik. Kalau kita nak gambarkan ke rakyat yang istana ni berpolitik, bermaksud kita ni jahat. Suatu pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin, Kerajaan Perikatan Nasional yang di Sabah, yang nak mengambil alih kuasa. Jangan pertikaikan istana. Jangan, kena nanti rakyat akan benci kepada istana. Dan wabak ini akan menyebabkan keruntuhan sistem demokrasi bermonarki. Minta maaf, saya cakap benda yang betul. Kan? Saya cakap benda betul. Bukan saya backup Syafi'i tak. Saya backup istana. Saya tak mau mereka heret istana dalam politik. Duk, ada yang kata, kan, bapak kau punya negara. Tak boleh kata lagu tu, salah. Kan? Sebab istana tak berpolitik. Kan? Tak kira lah gubernur sekalipun, watikah daripada Yang di-Pertuan Agong. Sebab tu dia duduk istana. Minta maaf cakap, kan, dia orang Sabah, kan, patuhlah kepada keputusan istana. Bila istana kata bubar, ikutlah keputusan istana, kerana itulah kita anggap itu titah Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong. Kita kena tahu sempadan kita berpolitik. Istana tidak berpolitik. Istana bukan parti politik. Itu saja. Orang nak kata apa kat istana, katalah. Tapi tuan jawab macam tu. Jangan tarik istana dalam kancah politik. Jangan wujudkan krisis dengan istana. Cukuplah era-era 90-an dulu. 93, 90-an dulu. Kan? Yang Tun Mahathir wujudkan krisis dengan istana. Sehingga rakyat kita dihasut oleh Mahathir dan Anwar Ibrahim pakai baju daulat rakyat nak lawan dengan raja. Apa implikasi dia? Sangat negatif. Kenapa kita nak mempertikaikan keputusan istana? Dan itu di bawah kuasa budi bicara istana. Bukan di bawah kuasa parti politik. Kalau kita nak menentukan semua perkara, kita kena jadi tak boleh lah. Minta maaf, Tana.
Cakap benda betul. Tak kira. Walaupun saya ni penyokong kepada kerajaan. Tapi kalau benda itu tidak betul, kita akan tegur. Sebab nampak apa yang dilakukan segelintir kepimpinan ke arah nak meruntuhkan sistem demokrasi beraja. Kita tak nak mengambil alih kerajaan sebuah negeri dengan jalan yang tidak demokrasi. Dan kita tak boleh nak memaksa istana mengangkat kerajaan yang baru hanya bergantung kepada SD tanpa mengambil peduli pandangan rakyat di akar umbi di negeri-negeri itu. Sebab kalau benda ni tak disekat hari ini, suatu hari nanti akan berlaku ketegangan yang teruk dalam negara dan mungkin akan berlaku huru-hara dalam negara. Minta maaf benda ni, tuan-tuan. Minta maaf. Saya cakap awal-awal, tuan-tuan. Kalau nak kita bubar parlimen lebih baik, tuan-tuan. Kalau betul-betul nak berkuasa, bubar parlimen. Itu lebih baik. Mungkin orang-orang yang tak faham, dia akan kata saya macam-macam. Tapi saya kata, berpolitik, jangan sampai lawan istana. Kalau kita nak berpolitik, kita lawan keputusan istana, bermakna kita jahat lah. Jahat. Kita jahat. Ya, saya memang sokong kerajaan. Yang betul, saya cakap betul. Kes di Sabah, saya bukan sokong JPI. Saya sokong istana. Sebab saya ni, rakyat Malaysia. Yang tertinggi adalah institusi Raja-Raja Melayu. Istana Sabah tu pun istana. Lah, sebab tu bagi istana. Yang di Pertua tu kira watikah daripada yang di Pertuan Agong. Kan kecil-kecil. Minta maaf tuan. Ya. JJ. Hantam PS saya, hantam PS banyak tuan. Tak berhenti-berhenti. Bukan baru hari ni saya buat live. JJ Udak Gudang. Saya buat live lama dah. PS ni saya hantam tak berhenti-berhenti tuan-tuan. Tak berhenti-berhenti. Ketangkap 9 kali. Lawan dengan Pakatan DAP. Masa dia berkuasa tu saya lawan tak berhenti-berhenti tuan-tuan. Tak berhenti-berhenti lawan. Masa mereka berkuasa. Masa mereka hilang kuasa pun saya melawan mereka tidak berhenti-henti. Dan hari ni apa yang saya buat hari ni nak mempertahankan kerajaan yang ada. Kalau saya tak buat macam ni, kerajaan ini juga akan runtuh, tuan-tuan. Akan runtuh. Sebab banyak pelanggaran dilakukan. Tak RCI tabung haji, tak RCI khazanah. Ada pula kumpulan-kumpulan tertentu yang asyik merancang untuk merampas kuasa. Lepas tu tak betul. Kalau betul-betul kita nak berkuasa di negeri ini, kita gunakan jalan demokrasi, bubarkan parlimen. Orang Melayu tak marah, orang Cina tak marah, orang India tak marah, orang pribumi pun tak marah. Kita biar rakyat yang tentukan di peti undi. Kalah menang serah kepada rakyat. Kalau betul-betul. Kalau kita buat macam ni pun, kesudahan nanti pilihan raya juga. Ya. Okay, dah sejam dah, cukup dah. Ya, Kak Sahila. Kami tak suka DAP je. Saya pun tak suka DAP. Semua orang tak suka DAP. Betul? Adakah saya katakan sokong DAP? Semua orang tak suka DAP. Tapi janganlah sampai kita matlamat menghalalkan cara. Yang halal diharamkan. Kes tabung haji ditutup. Kes khazanah ditutup. Sampai benda yang haram pun kita halalkan. Yang penting tak ada DAP. Mana boleh macam tu? Kita tak takut ke kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Mestilah kita takut. Betul. Kakak kita nak bersubahat, menutup kemungkaran dengan alasan demi penyatuan Melayu. Janji tak ada DAP. Betul ke tu? Tak boleh lagu tu salah. Salah. Dan benda ni implikasinya di masa depan nanti sebenarnya ditanggung oleh Barisan Nasional. Dulu Barisan Nasional suka sapu sampah masuk bawah kapet. Kes Mamali masuk bawah kapet. Kes Perwaja masuk bawah kapet.
kes forex loss, masuk buah kapit. Bail out company anak Perdana Menteri, masuk buah kapit. Kan? Semua kes masuk buah kapit. Kan? Lepas tu 10 20 tahun meletup. Jadi modal kepada parti lawan. Parti lawan akan canang di sana sini tentang keburukan kerajaan Barisan Nasional. Dan akhirnya bawa implikasi yang negatif kepada kerajaan Barisan Nasional. Sebab tu hari ini kita tak boleh menyapu sampah masuk buah kapit. Nak sapu sampah, masuk dalam skop, buh dalam tong sampah. Kalau you nak jadi pemimpin, you kena ada integriti, you kena jujur. Kalau you nak buat benda-benda tak betul, you jangan jadi pemimpin. Ya tak? Okey, tuan, saya berhenti dulu. Dah cukup masa. Ya, macam Tan Sri Meniasi ni, saya mula-mula saya sokong. Sekarang saya kurang sikit sokong lah. Sebab dia buat benda banyak tak betul. Kan? Kalau banyak benda tak betul. Jadi kita kena cakap terang lah. Kan? Banyak benda tak betul. Banyak sangat benda tak betul. Penyalahgunaan kuasa yang banyak sangat. Minta maaf lah. Cakap benda jujur je. Okey, tuan-tuan. Sebelum saya tutup ni, semohon ampun dan maaf. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lemah dan buruk dari kelemahan diri saya sendiri. Dan yang terakhir, isteri saya pesan, sebelum tidur kita maafkan semua orang. Dan yang tak sependapat dengan saya pun, saya ucapkan terima kasih. Yang sependapat pun, saya ucapkan terima kasih. Saya menerima kritikan. Sebab kalau saya terima kritikan, tak betul lah kan? Okey, tuan-tuan. Masih tuan. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.